Pembedahan tu pun saya dah fikir macam-macam dah. Saya takut saya tak sedar langsung ke. Mungkin saya habis dengan macam tu saja ke. Saya memang tak bersedia time tu. Memang tak bersedia time tu sebab adik-adik kecil lagi. Langkawi, Kedah. Pulau legenda tersirat 1000 kisah. Begitu juga dengan penghuninya. Minggu ini bersamamu menyelami kisah pasangan suami isteri Norzita Fazil, 40 tahun dan Hazlizam Abu Bakar, 44 tahun. Mereka antara insan yang tidak pernah jemu memperjuangkan nasib keluarga agar menjadi lebih baik. Selain kesepitan hidup, Norzita diuji dengan ketumbuhan pada tulang rahang. Dalam tahun 2003 tu pun masa awal tu tak detect kata sis. Sebab saya ingat ke macam orang kata apa, bara busi kan. Lepas tu pergi klinik ambil ubat tahan sakit, nak cabut gigi ke apa kan. Maksudnya saya pun macam tak puas hati sebab bengkok tu still timbul. Dia tak ada nanah, dia sekadar macam air bisau saja. Lepas tu macam doktor pun dia confuse sebab masa tu tulang saya dah berlubang sikit. Lepas tu Langkawi tak boleh nak ambil alih kes ni. Terus dia refer saya dekat Alustar. Pantau-pantau dia orang ambil sampel apa semua. Dapat kesan kata sis. Jadi masa dapat kesan tu pembedahan pertama tahun 2003. Buang sis sahaja. Saya rasa terkejut juga lah time tu sebab time tu saya tengah kerja. Umi cakap dia nak kena pergi Alustar. So tak apa lagi lah. Saya ingat dia nak pergi check up. 4 jam dia duduk kat sana baru dia mesej. Cakap dia kena tahan buat sebab nak kena buat operation. Masa kata nak masuk pembedahan tu pun saya dah fikir macam-macam dah. Saya takut saya tak sedar langsung ke. Mungkin saya habis dengan macam tu saja ke. Saya tawakal, saya kuatkan hati dekat Allah Ta'ala. Saya kata pemudahkanlah jalan saya ni. Kesian anak-anak saya masih memerlukan saya. Saya memang tak bersedia time tu. Memang tak bersedia time tu sebab adik-adik kecil lagi. Yang last sekali tak boleh regang dengan Umi. Dia hari-hari video call tanya Umi macam mana. So macam, adik jangan teriak kan. Jangan nangis. Akak sedih juga. Umi duduk jauh. Dahulu Norzita dan suami bekerja sebagai pemandu teksi. Namun sejak pandemik, mereka kehilangan punca pendapatan selepas tiada kemasukan pelancong ke Langkawi. Habis pendapatan dah tak ada, PKP dah masuk Grab hari tu pun dah kurang pendapatan. Jadi beransur pelan-pelan cari untuk buat kerja yang terbaru. Kalau sebelum COVID, sebelum masuknya e-healing tu, alhamdulillah lah, boleh lah 200, 100 lebih sehari tu. Dah main PKP tak boleh langsung. Dalam masa yang singkat, ayah saya pula hilang pendapatan kerja. Kebun tak ada siapa jaga kan. Adik-adik saya sekolah lagi. Setakat duit makan, sekolah saya boleh bagi. Tapi kalau belanja rumah saya tak tahu kan. Saya tak cukup sebab saya seorang kan. Kebun dah tak ada orang jaga. Terpaksalah abang minta keluar hospital awal kan. Sebab anak-anak tak ada siapa jaga macam tu. So doktor pun bagi kebenaran cuma setiap bulan kena ada check up lah dekat hospital. Sama ada kena pergi Alustar ataupun pakar akan turun sini. Okay, dalam masa setahun tu dia timbul balik. Masa timbul balik pun tak apa, saya masih duduk pantau dengan hospital. Setiap bulan saya kena pergi buat check up. Jadi masa setiap kali OPG dapat kesan. Dia ada efek dia makan saya punya tunjang gigi kan. Maksudnya tunjang gigi saya dah habis rosak. Maksudnya gigi atas elok, tunjang dah tak ada. First kali kedua 2004 dekat 2005 macam tu lah. Saya buat pembedahan kali kedua. Kali kedua dia orang buang gigi, buang sis saja. Maksudnya tulang tu masih dia orang simpan. Dia orang cakap maksudnya 70% tulang ni akan sembuh balik. Lepas tu masa dalam rawatan kali kedua tu saya buat dekat 8 tahun saja sebab saya terpaksa berhenti, saya tak mampu nak ulang alik. Sehingga hari ini, dia telah melakukan 3 kali pembedahan pada tulang rahangnya. Kesakitan yang ditanggung hanya Allah sahaja yang maha mengetahui. Selepas pembedahan,
Nurzita hanya boleh makan bubur dan minum susu setiap 3 jam untuk kekal bertenaga. Dah tahu dia sakit tu, saya reda jalan. Cuma fikir kat mana nak dapat duit. Nak operation, nak tanggung semualah. Ubat ke apa kan. Memang fikir banyaklah. Ibu cakap, tiap-tiap bulan kena beli susu dia je lah. Sebab dia tak boleh makan. Saya tak apalah tanya susu ada berapa. Susu dia cakap dekat 200 juga. So, tak apalah, kakak cuba kata. Kakak cuba cari susu ni kan. Yang murah-murah pun tak apalah kan susu macam ni. So, tak ada juga yang murah. Harga dia mencecah 100 lebih juga. Kesan selepas pembedahan juga membuatkan dia semakin lemah. 17 tahun dulu dah jadi dah sekali. Tiba-tiba jadi balik. Jadi balik tu yang potong gusi, potong tulang mulut ni apa semua tu. Pakar cakap mungkin akan ada baliklah di situ. Di tulang takkan ada lah. Diisi mulut. Jadi saya pun tenaga tak cukup. Jadi saya kata buat ringan-ringan tak yang mampu. Sebab saya jalan jauh pun saya balik saya akan letih. Lutut saya ni jadi macam memang saya lembut lutut. Nak jalan jauh sangat tak boleh. Kena reda lah. Kena terima keadaan mak saya macam tu. Tak boleh. Kita tak boleh nak bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain sebab tak sama kan. Kita lahir pun tak sama. Sekarang setengah orang lahir, hidup dia orang mewah. Setengah orang lahir, hidup dia orang sedang-sedang kan. Kita tak sama. Reda je lah kalau kita lumrah hidup kita macam tu. Setiap bulan saya kena pergi buat check up. Jadi masa setiap kali OPG dapat kesan. Dia ada efek dia makan saya punya tunjang gigi kan. Maksudnya tunjang gigi saya dah habis rosak. Kena terima keadaan mak saya macam tu. Tak boleh. Kita tak boleh nak bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain sebab tak sama kan. Setelah kehilangan punca pendapatan, pasangan berasal dari Langkawi ini mengusahakan tanah kebun yang disewa di Kampung Yoi, Mukim Bohor. Selaku ketua keluarga, Haslizam perlu berusaha lebih gigih untuk menampung persekolahan anak-anak, perbelanjaan barang dapur, sewa rumah dan kos rawatan isterinya. Saya start buat kebun ni awal PKP lah. Awal PKP tu kan lockdown tu tak boleh lagi. Selepas dibuka tu untuk ada pergerakan untuk sikit-sikit tu, masa tu lah saya start buat. Ni tanah lot rumah, dia lebih kurang 4,000 kaki lah satu lot. Lepas tu mula-mula tanam tu saya tanam temikai lah. Selepas temikai saya tanam terung dengan bendi. Tapi PKP tu tak boleh nak buat apa lah, sayang tak jalan. Tanaman kontan ni lebih saya alih pada jagung dengan temikai je lah. Bolehlah kita orang kata apa, baru belajar kan. Baru mula nak tengok apa penyakit dia. Jagung pun baru kali pertama. Tapi selesai dah lah. Baru sudah tuai lah. Ni nak tanam temikai pula lah kan. Selagi berdaya, Haslizam sanggup melakukan apa sahaja demi keluarga tercinta. Begitu juga dengan Nurzita, sama sekali tidak mahu menambah lagi beban suaminya. Selepas PKP ni kita memang stok 2 tahun memang tak ada orang masuk dalam Sekolah Langkawi. Saya ambil juga insentif meniaga sementara. Saya buat bihun buat laksa, macam itulah. Meniaga kecil-kecilan takat yang mampu. Selagi saya tak sakit, saya sihat macam ni, insya-Allah saya usaha. Kalau saya sakit besok, tak tahu nak kata lah. Untuk Umi dengan Abah, kakak minta maaf sebab kakak tak dapat nak bantu lebih-lebih. Kakak terima dugaan hidup kakak ni macam mana. Nak kena kerja sampailah. Lepas tanggungjawab pun tak apa dah. Janji Umi dengan Abah, bahagia itu je. Sifat Haslizam yang kuat berusaha membuatkan rakan-rakannya sentiasa menghulurkan bantuan seperti kerja membajak tanah menggunakan jentera ini. Kalau nak ikut tu tak cukup lah. Pendapatan berkebun pun dia bukan hari ni tanah, hari ni boleh hasil. 3 bulan baru boleh hasil. Lepas tu sebulan proses untuk tanam baru, 3 bulan pula baru boleh hasil. Masa tu adalah duit. Masa tu lah nak bayar sewa rumah kan, masa tu lah nak settle. Balance pun berapa duit ya. Putih yang tu saya usaha jalan lain lah.
Saya ada buat wiring lah, sambil-sambilan je tu. Ada orang kampung panggil buat lah. Orang panggil buat piping ayak, kita pergi ambil lah. Macam tu lah. Masa PKP tu putus lah, kita tak ada kerja kan. Tapi imam masjid dia banyak bantulah. 6 sekeluarga ini hanya mampu menetap di rumah kecil yang mempunyai 1 bilik. Anak pernah bersoalan tak boleh cari ke rumah besar. Saya kata nak cari tapi nak bayar bulan tak mampu. Saya kata. Saya mampu dekat 300 ya. Nak ikut tu anak-anak memang rasa macam tak puas hati kan. Saya cakap rumah ni kecil, 1 bilik. Kita tidur kata kena berkongsi tempat. Saya kata sabar kejap. Saya kata mungkin ke depan sikit kita mampu cari rumah yang lebih besar sikit. Kata lebih selesa. Takat lah ni saya tak ada bantuan mana-mana. Cuma takat saya sakit ni alhamdulillah kawan-kawan datang. Macam tu lah support. Nur Fatin Syahira Hazlizam, 20 tahun, anak sulung daripada 4 adik-beradik. Tatkala rakan seusianya menuntut ilmu ke Menara Gading, dia terpaksa bekerja untuk menyara keluarga. Saya dalam bidang hotel banyak tahun dah saya kerja. Sebab dari sekolah lagi saya dah start kerja. Macam time cuti sekolah ke kan. Orang panggil part time masuk je. Start dari situlah minat kerja hotel tu. Nak tolong family tu satu. Selepas saya habis belajar. Sebelum ni pun saya dapat tawaran tapi saya tak boleh nak pergi sebab ibu pun sakit. Ayah pula kalut dengan kebun dia kan. Adik-adik semua sekolah lagi. Lepas tu pendapatan makin berkurang. Bantuan pun jarang dapat. Kesian jugalah. Sebab tu saya pun macam dah dapat tawaran sekolah luar pun saya tak pergilah. Sebab kalau saya pergi siapa kat sini kan. Nak harapkan ayah seorang, adik kecil lagi, sekolah lagi kan. Saya tak apalah. Saya tak belajar tinggi pun tak apa. Jadi saya boleh cari duit untuk keluarga pun tak apa dah. Fatin sanggup mengorbankan impiannya semata-mata demi kejayaan adik-adik dan kebahagiaan keluarga. Impian saya selama ni saya simpan, saya nak jadi executive chef tapi tak sampai, tak dapat sebab keluarga saya senang-senang je kan. Tapi tak apalah, saya terima lumrah hidup saya. Saya tak dapat belajar tinggi, saya tak dapat kerja, impian saya pun tak apa. Sedih juga tapi nak buat macam mana kalau dah Umi sakit, takkan kita nak tinggal Umi tengah sakit kan. Dia orang tak apalah, ibu dia orang sihat semua kan. Kita tak boleh nak bandingkan. Kita biar je lah. Korang nak pergi, korang pergilah. Harap korang berjaya je dalam kerjaya, dalam bidang yang korang kerja itu je. Anak pernah bersoalan tak boleh cari ke rumah besar. Saya kata nak cari tapi nak bayar bulan tak mampu. Saya kata. Saya mampu dekat 300 ya. Ibu bapa kepada 4 orang anak ini pastinya mempunyai impian untuk membahagiakan anak-anak mereka sebagaimana keluarga yang lain. Namun apakan daya, keadaan tidak mengizinkan. Cuba nak usaha, nak cari pendapatan lebih, nak bawa juga anak-anak, nak bagi merasa. Orang kata macam mana orang rasa walaupun tak boleh pergi jauh. Kalau nak ikut tu orang lain boleh bawa family setahun sekali, 6 bulan sekali. Kita ni setahun pun tak, 6 bulan pun tak pernah bawa. Anak-anak tu tak pernah marah, cuma dia orang simpan kesedihan dia orang dengan keinginan dia orang tu dia orang simpan. Maksudnya memahami saya sakit, abah dia susah, tak mampu. Tak sedih. Tak pernah sedih pun. Reda je lah kalau dia orang tak mampu bagi, tak apa. Kita berusaha sini kalau kita nak benda tu. Itu je lah. Bila anak minta tu kadang-kadang selalunya saya pujuk anak-anak lah. Saya kata sabar, saya kata selalunya kalau abah ada, abah bagi. Kadang-kadang ambil hati anak-anak, kadang-kadang saya bawa pusing-pusing Langkawi. Saya kata ronda-ronda macam tu ya, itu yang saya mampu. Kata nak pergi tempat sonok-sonok, nak shopping-shopping memang saya tak mampu. Pernah anak tanya macam teringin nak pergi bercuti ke apa, itu memang saya nangis lah, saya memang tak mampu. Memang kata stay masa duduk kat rumah je.
Rintihan keluarga ini mendapat perhatian pihak penaja bersamamu, Syarikat Faiza Sendian Berhad. Selain bantuan kewangan, Faiza turut menyumbang produk makanan keluaran syarikatnya. Saya dengar Puan baru saja lepas buat pembedahan. So, macam mana keberkesanan daripada pembedahan tersebut? Setakat dah ni, keadaan dah ni memang macam saya janggal sikit sebab tulang baru besi ni kan. Kalau saya nak serasi dengan keadaan dia. Okay. Dia kata ambil masa sikit lah yang tu. Secara peribadi, mendoakan supaya cepat sembuh dengan penyakit ni. Walaupun saya sakit macam ni, tapi ramai yang bagi pendapat dekat saya. Banyak yang sokong saya untuk terus hidup. Terima kasih banyak-banyak. Kami datang sini menyampaikan barang-barang produk daripada Syarikat Faiza. Cuma hari ini saya nak utamakan tentang kita punya rempah lah. Formula-formula dari segi rempah ni adalah daripada kita punya founder lah, iaitu Haja Faiza. So memang terkenal lah dia punya rempah ni, memang cita rasa dia sedap lah. Okay, Kak, selain sumbangan ni dia lah sumbang sikit sumbangan, dan inilah Haja Faiza punya buku berkenaan dengan dia punya founder semua. So kami harap dengan sumbangan yang sekecil ini dapat membantu kesusahan yang dihadapi oleh Puan. Rezeki setiap manusia tiada siapa yang tahu. Sebuah syarikat pelayaran di Langkawi berbesar hati untuk membawa Nozita sekeluarga bersiar-siar menaiki bot layar. Sekaligus membuatkan Nozita rasa bertuah kerana dapat menunaikan hasrat anak-anaknya. Okey, hari ini kita menyantuni seorang pesakit kanser, Puan Nozita. Beliau disahkan mengidap kanser tulang rahang. 19 tahun mengidap kanser, bermula daripada tahun 2003. Menjalani pelbagai pembedahan. Rawatan kanser sangat panjang. Pesakit seharusnya jangan mudah putus asa. Dan kanser kita ni kadang-kadang adalah berbeza. Kisah beliau menjadi satu inspirasi kepada pesakit kanser lain agar tidak mudah putus asa. Dan yang paling penting ialah fokus pada rawatan di hospital. Dan hari ini Cancer Survivor Malaysia hadir untuk memberi sokongan kepada beliau kerana kita faham kesedihan yang beliau rasakan dan kita tak nak dia berhenti menjalani rawatan. Saya rasa itu sangat pentinglah untuk memberi kata-kata semangat kepada Puan Nozita, dan saya melihat beliau sangat positif. Beliau pun rasa lebih sihat selepas menjalani pembedahan. Tonok lah. Tonok. Saya rasa gembira sangat walaupun saya tak mampu nak bawa anak-anak. First time dapat bawa anak-anak pergi bercuti macam ni. Saya nak ucap terima kasih kepada yang menyumbang. Anak-anak saya pun gembira sangat. Teruja sebab kali pertama kan dapat bercuti. Setiap ujian ada hikmahnya. Semoga keluarga ini terus tabah mengharungi dukaan hidup. Bersamamu minggu ini turut mendekati 7 keluarga dari 6 buah negeri. 1 keluarga di Negeri Sembilan, keluarga Renggaya anak lelaki Ramamuti. Keluarga Sabaria Hamid di Kedah Darul Aman. 1 keluarga di Selangor, keluarga Siti Fatini binti Johari. Manakala 2 keluarga di Johor, Muhammad Fatan Afandi Ismail dan keluarga Rahmat Subuh. Menelusuri ke pantai timur, keluarga Fauziah Abdul Raki. Keluarga Nur Syahada Muhammad di Kelantan. Terus membantu mereka yang memerlukan. Berbumbungkan angkasa ke laut, lantainya bumi retak 1000. Setiap langkah perjalanan